Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Video kita yang hari ini cikgu nak masuk kepada perbandingan ya di antara Alkana dan juga Alkina. Okey, hari ini kita sikit je kita cuma nak tahu apa itu perbezaan di antara Alkana dengan Alkina. Okey, persamaan dia kedua-dua ni ya, dia persamaan ni kebanyakannya adalah daripada segi sifat fizikal dia. Sifat fizikal dia memang sama. Ya, sifat fizikal dia memang sangat-sangat sama. Sebabnya dia daripada awal lagi ya kita tahu dia adalah sebatian molekul ya dan yang diikat dengan ikatan kovalen. Jadi sebatian persamaan ataupun sifat kimia, sifat fizikal dia adalah sama. Okey, yang pertama, dia merupakan sebatian hidrokarbon, bermaksud dia merupakan hidrokarbon lah, terdiri daripada hidrogen dan karbon. Tidak larut dalam air. Okey, larut dalam pelarut organik. Sebabkan dia molekul ya. Okey, tidak mengkondisikan elektrik sebab dia tiada ion-ion yang bebas bergerak. Okey, ketumpatan dia rendah. Takat lebur dan takat didih yang rendah. Sebab ikatan kovalen tu. Mudah terbakar. Maksudnya dia merupakan suatu bahan bakar yang baik. Terbakar dalam oksigen berlebihan membentuk karbon dioksida dan air. Okey, dua-dua pun menjalankan tindak balas. Ini saja satu-satunya sifat kimia yang sama. Maksudnya dua-dua boleh melakukan tindak balas pembakaran ya dan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Okey. Seterusnya kita lihat kepada dia punya perbezaan pula. Ya, daripada segi perbezaan, formula molekul bagi Alkana ialah CnH2n plus 2, manakala formula molekul bagi Alkina ialah CnH2n. Okay, itu perbezaan yang pertama. Yang kedua, Alkana merupakan hidrokarbon tepu. Ya, maksudnya tepu tiada ikatan kovalen ganda 2, manakala Alkina merupakan hidrokarbon tak tepu. Maksudnya dia ada ikatan kovalen ganda 2. Alkana dia tidak bertindak balas dengan air, bromin atau larutan kalium manganat 7 beresid. Manakala Alkina dia melunturkan warna perang air bromin atau dia melunturkan warna ungu larutan kalium manganat 7 beresid. Yang ini kalau awak lihat balik, kita dah ada dalam tindak balas penambahan. Alkana dia tidak boleh bertindak balas dengan air bromin ataupun larutan kalium manganat 7 beresid sebab dia tidak boleh membuat tindak balas penambahan. Tapi Alkina boleh ya. Untuk air bromin tu, tindak balas dia adalah tindak balas penghidrogenan. Okey, dengan larutan kalium manganat 7 beresid adalah tindak balas pengoksidaan. Lepas ni cikgu akan tunjuk. Ya, biasa dia minta ujian kimia untuk membezakan di antara Alkana dan juga Alkina. Jadi kita menggunakan tindak balas inilah. Kita menggunakan dua tindak balas ini ya untuk kita membezakan di antara Alkana dan juga Alkina. Simple saja dia punya ujian, dia menggunakan tabung uji saja. Nanti selepas ni kita akan tunjuk. Okey, kurang reaktif kerana atom-atomnya terikat antara satu sama lain dengan kuat. Ya, sebabkan dia kurang reaktif lah. Sebabnya atom-atom dia terikat antara satu sama lain dengan kuat. Maksudnya dia punya ikatan tu kuat. Dia tak boleh dipecahkan lagi sebabnya dia dah tepu kan. Dia ada kita kata relate dengan poin yang kedua di situ. Sangat reaktif kerana ada ikatan ganda 2 kan. Ikatan ganda 2 ni macam kita kala dia boleh dibuka untuk kita buat tindak balas penambahan. Bertindak balas dengan gas klorin dalam cahaya, yang ini yang Alkana buatlah. Maksudnya tindak balas penukar gantian kan. Bertindak balas dengan gas klorin tanpa kehadiran cahaya. Yang ini kena ada kehadiran cahaya, yang satu lagi ni tiada. Ini adalah proses penghalogenan ya. Yang terakhir, menghasilkan sedikit jelaga apabila terbakar kerana peratus karbon dalam molekul kurang. Okey, bermaksud dia menghasilkan jelaga yang sedikit. Jelaga yang sedikit maksudnya dia merupakan bahan bakar yang lebih baik. Untuk kita tahu dia bahan bakar yang lebih baik ataupun tidak, kita perlu lihat kepada peratus karbon. Kalau peratus karbon dalam tu kurang, bermaksud dia punya hasil pembakaran dia juga adalah lebih baik. Ya. So Alkana merupakan bahan bakar yang lebih baik daripada Alkina sebab Alkina menghasilkan lebih banyak jelaga apabila terbakar. Macam mana kita nak kira? Dia kena menggunakan pengiraan bagaimana kita nak mencari peratus lah dalam karbon itu. Nanti cikgu akan tunjuk lain. Okey, seterusnya
Ini eksperimen membandingkan alkana dan alkina. Dia bukan nak kata eksperimen lah. Eksperimen dia ada dua. Satu melibatkan kejelagaan dan satu lagi kejelagaan yang tadilah. Satu berjelaga, satu jelaga banyak, satu jelaga sikit. Dan yang kedua adalah ujian air bromin dan juga ujian larutan kalium manganat 7 berasid. Okey. So, cikgu tunjuk kat awak sikit lah. Ya. Cikgu tambahkan satu. Okey. Kalau untuk ujian ya, ujian kimia dia, kita simple je ya. Satu, kita gunakan air bromin. Air bromin dan satu lagi larutan kalium manganat 7. Nama kena full ya, berasid. Alright. Okey, kalau untuk air bromin, kita boleh gunakan kaedah yang sama juga. First kali apa yang kita buat adalah kita masukkan larutan kita, apa yang kita ada. Contoh kalau kita nak gunakan biasa daripada pentana baru dia cecair kan. Kita masukkan pentana dan satu lagi dan pentina dalam masukkan biasa kan masukkan berapa cm. Kalau dalam tabung uji paling banyak pun kita boleh masuk 2 cm 2 cm ke 5 cm ya. Sebab tabung uji kecil kan. Masukkan 2 cm padu pentana dan pentina dalam 2 tabung uji berbeza. Maksudnya you masukkan dalam 2 tabung uji yang berbeza. Okey. Ni tabung uji pertama, tabung uji yang kedua. Satu pentana, satu pentina. Okey, dan yang kedua pula kita masukkan pula 2 cm lagi, tapi kali ni masukkan 2 cm air bromin. Ya, masukkan yang kedua, masukkan 2 cm padu air bromin atau larutan kalium manganat kita, larutan kalium manganat KMnO4 kita ya, ke dalam tabung uji yang sama. Maksudnya masuk dalam dua-dua ya. Ayat pertama tadi masukkan kita punya bahan lah, kita punya pentina dan juga pentana dalam 2 tabung uji berbeza. Kemudian masukkan kita punya bahan yang kita nak ujikan dia, sama ada air bromin ataupun larutan kalium manganat 7 berasid. Okey. Yang ketiga barulah kita dapat dia punya hasil ya. Hasil kita kalau untuk tabung uji yang ada pentana, maksudnya tabung uji yang ada alkana, okey, air warna perang, air bromin kekal. Air bromin warna perang jadi bila kita masukkan dalam tu, air bromin tu dia tidak berubah warna lah. Dia akan larut dalam kita punya pentana kita tadi. Dan warna tu kekal sebab dia tidak ada tindak balas yang berlaku. Okey, tapi kalau untuk pentina, warna perang, air bromin dilunturkan. Maksudnya warna tu hilang sebabnya dia bertindak balas dengan pentana kita. Pentina kita kan, dia bertindak balas, iaitu tindak balas penghalogenan. Hilanglah warna tu. Sama juga kalau kalium manganat pun sama. Kalau untuk pentana, kalium manganat warna dia ungu. Kena ingat warna lah. Air bromin warna dia tadi adalah perang. Warna ni penting kena ingat. Kalau untuk pentana warna ungu, larutan kalium manganat 7 berasid kekal ataupun tidak berubah. Okey, tapi kalau untuk pentina warna ungu, larutan kalium manganat 7 dilunturkan. Okey, itu kalau untuk ujian kimia. Kalau dia tanya soalan bagaimanakah nak membezakan alkana dan alkina, ataupun dia bagi contoh dalam bentuk kita punya bahan pentana, pentina ke, heksana, heksina ke, dia tanya. Okey, jadi kita bagi dalam bentuk ujian kimia beginilah. Ya, dah bagi dalam bentuk ujian kimia. Okey, so itu yang paling simple sekali untuk kita membezakan. Sebab kedua-dua larutan ni dia tiada warna.
Kalau kita tidak letakkan macam cikgu sebut sebelum ni, kita tak letakkan tagging, kita tak tagging alkana dan alkina, kita tak tahu yang mana satu alkana, yang mana satu alkina. Jadi nak membezakan dia, kita buat satu ujian kimia melibatkan air bromin ataupun larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, kalau untuk kejelagaan pula ada di dalam buku teks tu, nanti kita boleh buat dalam makmal. Bila kita balik dalam makmal nanti, kita akan buat, ya. Bagaimana kita nak buat tu, kita akan buat pembakaran seperti biasa, and then kita akan letakkan suatu kertas turas kedua-duanya di atas kita punya alkana dan juga alkina kita. Biasa kita bakar heksana ataupun heksina dalam bentuk cecair, lebih mudah untuk kita bakar, and then letakkan kedua-duanya di atas. Dalam buku teks pun ada dia punya eksperimen tersebut. Letak dua-dua, and then kita akan lihat mana satu lebih jelaga, mana satu kurang jelaga. And then kita buat pengiraan, ya. Dalam pengiraan tu pun simple saja. Kita hanya menggunakan formula molekul dia. Okey. Contoh kita ada C2H4. Ini untuk E tanah, kalau untuk ini untuk E tina, kalau untuk E tanah C2H6. Kan? Jadi apa yang kita nak buat? C2H4 ni kita nak kira peratus karbon. Yang mana peratus karbon dia lebih tinggi, bermaksud dia punya yang ni E tina, ni E tanah kan. Peratus karbon dia lebih tinggi, dia punya jelaga lebih banyak. Okey. So kalau nak kira peratus karbon, kita kira dalam ni formula dia punya jisim molekul relatif dia. Jisim molekul relatif bagi keseluruhan adalah C2H4, maksudnya 12 kali 2 24 tambah 6, 24 tambah 6 28. 28. And then kita perkan yang di atas, kita perkan dengan karbon. Karbon kita ada 2 kali 12 24 kali dengan 100. So awak dapatlah berapakah peratus karbon yang terdapat di dalam E tina. Kalau untuk E tanah pun sama, cuma masih lagi 24 per kali ni kita perkan dengan 24 tambah 6, kita perkan dengan 30 kali dengan 100. Jadi kalau ikutkan di sini, kita lebih kurang sini mungkin peratus dia 92%. Contohlah ini cikgu tak kira. Yang ini mungkin peratus dia 88%. Jadi peratus ini lebih kurang berbanding dengan peratus ini. Bermaksud ini merupakan hidrokarbon yang lebih baik ataupun bahan bakar yang lebih baik. Okey, so itu sahaja untuk kita punya perbandingan kedua-dua ni. Okey. Jadi untuk latihan awak cikgu akan bagi terus dalam video ni, iaitu yang pertama cikgu nak awak buat dalam buku nota eksperimen 2.2A. Dalam buku teks tu ada muka surat 86. 86 dan juga cikgu rasa yang ni cikgu dah bagi kat awak, suruh awak tulis. Dan awak cikgu rasa dah buat dah ni. Ini tak apa. Kalau awak dah buat ini, kena buat jugalah, wajib eksperimen 2A ni kena buat semua sampai bawah dalam buku nota. Kemudian kalau untuk aktiviti pula, awak buat aktiviti 21. Aktiviti 21 muka surat 88. Aktiviti 21 muka surat 88. Ini dalam buku latihan ya. Dan dah siap, snap gambar, hantar pada Telegram cikgu. Okey, kemudian patutnya ada lagi sikit lagi latihan untuk ni, tak ada lah. Okey. So satu tu saja. Ya, cuma yang banyaknya adalah awak kena melengkapkan awak punya modul Adura tu. Modul Adura tak perlu hantar kat cikgu. Nanti bila dah buka sekolah nanti cikgu akan semak. Ya. Apa-apa dalam modul Adura itu yang awak rasa confused ataupun yang tak faham, boleh bertanya. Ya. Tak perlulah setiap kali cikgu kena datang kat awak untuk minta awak tanya apa yang tak kena, apa yang awak tak tahu ya. Awak sendiri kena datang. Ilmu perlu dicari ya. Cikgu tak boleh kenal pasti siapa yang faham, siapa tak faham buat masa ini. Sebab kita problem kita adalah komunikasi pada ketika ini kan. Jadi tolong bantu diri awak ya. Kita dah nak masuk bulan yang ketiga.
hampir-hampir nak masuk bulan 3 lah. Sekarang pun dah ada bulan 3, belum lagi kan. Tapi nak masuk bulan 3 dah. Buka sekolah nanti pun 1 bulan 4. Jadi akan ambil masa yang lama sebelum cikgu boleh berjumpa awak, sebelum kita boleh buat eksperimen bersama-sama, sebelum cikgu boleh tekankan lagi untuk topik yang lebih susah selepas ini. Jadi tolong bantu diri awak. Ya, kalau awak tak bantu diri awak, cikgu sendiri pun tak boleh bantu awak. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.